Imam Syafi'i Al-Balkhi bila dengar 8 faedah yang disebutkan oleh Imam Hatim Al-Asam, dia kata, sesiapa yang beramal dengan ke-8 faedah yang disebutkan oleh kamu, wahai Hatim Al-Asam, sesungguhnya dia telah beramal dengan ke-4 kitab yang diturunkan: Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dulu majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Furqan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم يسر ولا تعسر، Rabbi tamim bil khair. Berbahagia Tuan Imam, kau pegawai masjid, tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi, dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah izin, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kebahagiaan ini,
Allah masih lagi berikan kepada kita dengan kenikmatan yang besar, iaitulah Islam dan nikmat iman, yang dengannya dapat kita merasai nikmat kebahagiaan di atas dunia yang Allah hamparkan untuk kehidupan umat manusia. Teringat saya kepada satu ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia. Allah sebutkan, wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurra marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Allah sebut dalam Quran, wa idza massal insana dhurrun da'ana, dan tak kala mana kamu diberikan dengan kesusahan, musibah, ujian, dugaan, da'ana, merayulah dan berdoalah kalian kepada kami, yakni Allah. Li jambihi, sama ada dalam keadaan berbaring, au qa'idan, atau duduk, au qa'iman, atau sedang berdiri. Ayat ini ketika mana manusia diberikan dengan kesusahan, Allah kata merayulah kalian pada kami, berdoalah sebanyaknya apa yang kalian rasakan dalam hidup kita. Waktu ada susah, waktu kita diuji, waktu kita diberikan dan ditimpakan dengan musibah, maka selayaknya lisan, tutur bicara kita, sikap, tingkah laku, akhlak kita berbalik dengan Allah dan berdoalah kepada Allah. Allah berikan beberapa peringatan, falamma kashafna anhu dhurr, dan apabila kami angkat kesusahan itu daripada kalian, marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah, jangan pula hampa jadi macam orang yang tidak pernah ditimpa kesusahan sebelum ni. Kadzalika zuyyina lil musrifin, orang yang macam ni Allah kata dia sangat melampau, maka ya'malun, atas apa yang dia kerjakan. Tuan-tuan faham tak ayat ni? Ayat yang Allah nak cerita bila kita ditimpa dengan bala bencana, bila kita ditimpa dengan musibah, bila Allah datangkan kesusahan dalam kehidupan kita, maka berbaliklah kita kepada Allah, berdoa dan terus berdoa. Manusia hari ini, tuan-tuan, apabila Allah berikan dia dengan kesusahan, dia semakin lari daripada Allah. Orang bila diberikan dan ditimpa dengan musibah, dia lari daripada Allah, dia lari. Kadang kita tengok susah ni, susah sungguh, tapi semayangnya tidak, puasanya tidak, merintih dan merayunya dalam kehidupan ini tidak. Akhirnya nak datang mana dengan nikmat kebahagiaan dan kesenangan itu? Saya biasa pergi satu rumah, tuan-tuan, memang susah, tapi pukul 11 tak bangun tidur lagi. Bagaimana Allah nak datangkan asbab kebaikan dalam hidup kita, kalaulah benda yang sangat simple yang Allah tetapkan dalam hidup manusia, kita tak boleh buat. Tuan-tuan, sebab itulah ketika mana kita diuji dan diuji, sepatutnya kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara asas dan perkara pokok dalam hidup kita, salat ini. Waktu Nabi sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, ni kita duduk bulan Rabiul Awal ni. Kita ingat ini bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja.
Bahkan bulan Rabiul Awal juga jangan lupa, ini juga adalah bulan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana ketika mana dalam satu riwayat sebut dada Nabi kencang ketika mana sedang berlawan dengan kiamat kecil ini, sakaratul maut ini. Nabi sempat berpesan kepada umatnya tentang salat, as-salah, as-salah, as-salah. Semayang, semayang, semayang. Maknanya dalam perkara dan diwasiatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dengan ungkapan salat. Satu perkara yang nampaknya simple tapi dia memberi kesan yang besar dalam hidup manusia. Satu ketika tuan-tuan, satu orang tabi'i, dia sangat alim dan faqih dalam fiqh ini, sangat alim. Namanya ialah Imam Hatim Al-Asam. Satu hari Imam Hatim Al-Asam ni dia duduk dalam satu majlis guru dia. Dia mengaji dengan guru dia yang mulia Imam Syaqiq Al-Balkhi. Lama. Imam Syaqiq Al-Balkhi ni dia panggil anak murid dia Imam Hatim Al-Asam. Dia kata, wahai Hatim Al-Asam, aku nak bertanya kamu, setelah kamu berguru dengan aku lebih 30 tahun, apa yang kamu dapat daripada aku setelah kamu datang berguru dengan aku ni lebih 30 tahun? Apa yang kamu dapat? Kata Hatim Al-Asam, wahai guruku yang mulia, setelah aku duduk dan aku belajar dengan kamu melebihi 30 tahun lamanya, aku dapat 8 faedah daripada kamu, wahai guruku yang mulia. Hatim Al-Asam satu orang abid dan satu orang tabi'in yang sangat alim dalam hidupnya. Alim sungguh. Dia bagi tahu kepada guru dia yang mulia Imam Syaqiq Al-Balkhi, dia kata ada 8 faedah yang dia belajar daripada guru dia selama 30 tahun lebih. Dia kata yang pertama, setelah aku menuntut dan aku belajar daripada kamu, wahai Imam Syaqiq Al-Balkhi, aku dapati perkara yang pertama, iaitulah dia kata manusia ini ada orang yang dia suka. Manusia ni, kita ni, dia kata ada orang yang kita suka, yang disebut dengan kekasih. Suami ada isteri, isteri ada suami. Kan? Orang yang kita suka. Dia kata kekasih ini, orang yang kita suka ini, ada yang sanggup jaga kita sampai sakit aja. Kekasih, orang yang rapat dengan kita. Ada kekasih yang sanggup jaga kita sampai sakit. Dan ada yang sanggup hantar kita sampai kubur aja. Dia kata, wahai guruku yang mulia, kekasih yang paling baik di sisi manusia adalah amal saleh. Di dalam kitab Ayyuhal Walad disebut kisah ini. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Ayyuhal Walad. Tuan-tuan, Imam Hatim Al-Asam dia kata kekasih yang paling rapat dengan kamu adalah amal soleh. Amal soleh ni dia akan hidup dengan kamu atas dunia. Amal soleh ni juga dia akan bawa kamu dalam kehidupan sampai ke alam barzakh. Amal soleh ni juga dia akan bawa kamu sampai ke alam kiamat. Amal soleh ni dia akan bawa kamu sampai ke alam mahsyar. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka apa yang dinukilkan oleh Imam Hatim Al-Asam dalam bab meletakkan amal saleh dalam hidup kita. So manusia yang ada hari ini, kita kumpul sebanyaknya amal saleh, amal-amal kebaikan yang ada dalam hidup ni. Allah pernah sebut dalam Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kata, dan barang siapa yang beramal saleh,
Amal soleh ni buat baik. Nah, kalau nak listkan amal soleh ni panjang. Ke-12 tak habis ni cerita. Tapi cerita amal soleh ni buat baik ya. Allah kata siapa yang buat amal soleh min zakarin, daripada laki-laki, au unsa, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia beriman dengan Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan. Allah kata kami berikan kepada mereka dua benda. Apa dia? Yang pertama, kebahagiaan hidup di atas dunia. Falanuhiyannahu hayatan thayyibatan. Kamilah yang akan memberikan kebaikan atas dunia ni pada dia. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan ganjaran pahala atas apa yang dia kerjakan. Orang buat amal soleh, hidup di atas dunia, Allah jamin dengan nilai kebahagiaan. Nak cari apa ni? Sebab itu bahagia bukan datang dengan duit ringgit. Bahagia bukan datang dengan harta kekayaan yang banyak. Bahagia bukan datang dengan keturunan yang mulia. Tapi bahagia datang, kata Allah, dengan amal soleh. Ini ayat Allah. Dan Allah berikan ganjaran pahala pada manusia. Jadi, kata Imam Hatim Al-Asam, amal soleh adalah kekasih yang paling rapat dan setia dengan kamu. Yang kedua, kata Imam Hatim Al-Asam kepada gurunya, makhluk dan manusia ini, dia sudah tentu mengikut hawa nafsu dan kehendak hawa nafsu dia. Ini manusia. Nafsu kita ada. Imam Al-Ghazali menyenaraikan ketika mana manusia dicipta, Allah ciptakan manusia dengan 3 perkara. Pertama, Allah ciptakan manusia dengan akal. Akal. Kedua, Allah ciptakan manusia dengan jasad. Yang kita ada ni, jasad. Yang ketiga, Allah ciptakan manusia juga dengan roh. Yakni, dalam itu ada elemen nafsu. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itu dalam hidup kita ni, kita perlu dipandu. Kata Imam Hatim Al-Asam, supaya nafsu kita itu tidak bawa kita pada satu jalan yang tersasar. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, yang hanya boleh menundukkan nafsu itu ketika mana kamu memahami Al-Quran Al-Karim. Maka bacalah Al-Quran dan berjihadlah dengan jalan Al-Quran, supaya nafsu kamu akan ditundukkan. Ni kata Imam Hatim Al-Asam. Boleh dapat? Nombor 3. Habis 8 kita berhenti, tuan-tuan. Cerah tanah ni. Tuan-tuan jangan bimbang. Cerah tanah saya berhenti. No, saya tak kira jam. Kalau cerah tanah ke 9 lah. Jadi tuan-tuan doa pergi awal. Nah, nampak stres tadi. 8 benda ni, 8. Yang ketiga, kata Imam Hatim Al-Asam, manusia ini dia sifatnya suka menghimpun harta benda dunia. Manusia. Sehingga kan harta kekayaan yang dimiliki itu menyebabkan manusia ini kedekut dan tidak nak dia menginfakkan harta dia pada jalan Allah. Manusia bila hartanya banyak sehingga dia kedekut, akhirnya dia tidak mahu untuk menginfakkan harta benda dia pada jalan Allah. Lalu kata Imam Hatim Al-Asam, satu pandangan alim dan faqih ini, dia kata sesungguhnya, dia kata, berjihad, jihad yang paling besar ketika mana kita berada di atas dunia ini adalah jihad dengan jalan Allah, jihad dengan harta pada jalan Allah, jihad pada harta. Berikan, dia kata, infakkan harta kepada fakir miskin. Menginfakkan harta kita pada fakir miskin dan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harta yang akan berkekalan sampai kita masuk ke alam kiamat, alam barzakh, alam mahsyar. Di antara perkara yang manusia akan berhadapan dengan situasi infak ni, tuan-tuan,
Ketika mana kita duduk di alam kubur, alam kiamat, waktu itu kita minta kepada Allah untuk kita balik atas dunia ni. Balik atas dunia ni. Ya Allah, balikkan kami atas dunia ni. Ketika mana kita balik atas dunia, kita minta ke Allah nak buat apa? Solat? Dah. Manusia Allah rakamkan dalam Quran, waktu dia duduk di alam kubur, dia minta ke Allah untuk balik mai atas dunia ni. Untuk buat apa? Untuk puasa? Dah. Untuk buat apa? Sedekah. Wahai, ada lagi amalan-amalan besar yang dia boleh minta dekat Allah. Tapi tak, dia minta pada Allah balik atas dunia nak sedekah. Ni amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manusia ini, kata Imam Hatim Al-Asam, dia memiliki dengan sifat kemuliaan dan dia suka dengan kemuliaan manusia. Ada di kalangan itu, kata Imam Hatim Al-Asam, mulianya manusia ini kerana ramai pengikut. Ada orang yang dia suka kemuliaan ini sebab apa? Dia ni ramai pengikut, followers dia ramai. Itulah orang nak ligan, apa nama, Insta famous ni, nak ligan bagi famous ni. Dia kata kalau famous ni senang ustaz, menego senang laku. Tak muka siapa pun tuan-tuan, kalau dah famous ni hampir beli. Kan? Betul ayat tak rasa ni pun tuan-tuan. Muka tuan-tuan hak famous ni. Oi, orang beli tuan-tuan. Tengok lah. Kat apa? Kan? Orang beli tuan-tuan. Tapi kalau tengok dia ni siapa ni, tak balik. Sebab tu artis-artis ni dia not famous, familiar, famous. Bila orang famous ni terkenal ni tuan-tuan, hang meniaga apa pun orang beli. Macam tuan-tuan lah, dulu ada cerita ni lama dah. Kan? Dulu ni dia viral tudung Datuk K. Tuan-tuan tak tahulah. Hak orang belakang tahulah tudung Datuk K ni. Dulu ni, cerita dulu ni. Kita beli pasal apa? Kenal Datuk K ni. Lah ni terkenal dengan tudung macam-macam jenis pattern. Kita tengok. Ni nak cerita apa? Pasal terkenal saja. Mulianya dia kata manusia ini kerana ramai pengikut. Mulianya manusia kerana banyaknya harta. Tetapi ingat, dia kata, kemuliaan manusia bukan kerana ramai pengikut. Kemuliaan manusia bukan kerana banyaknya harta. Tetapi kemuliaan manusia kerana takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi kamu adalah yang bertakwa di sisi Allah. Di Nahabak ceritanya, cari nilai takwa. Boleh? Yang kelima, makhluk ini, manusia ini, kata Imam Hatim Al-Asam, dia suka bersifat dengan sifat marah, keji mengeji, caci mencaci, cerca mencerca. Akhirnya dia kata, kenapa berlakunya begini? Kerana ada satu sifat yang disebut dengan hasad dan dengki. Manusia, pasal apa dia caci orang? Sebab dia dengki. Dia ada hasad dalam hati dia. Pasal apa dia suka mengumpat? Sebab ada hasad. Dia kata ke orang tu, pasal apa? Pasal hati dia tu hasad, ada benda yang tak betul. Pasal apa dia caci orang tu? Pasal apa dia herdik orang tu? Pasal apa dia maki hamun orang? Sebab dalam diri dia ada hasad. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, jauhkan berprasangka buruk dan berhasad dengki dalam diri kita. Dia pesan ni. Yang keenam, kata Imam Hatim Al-Asam, manusia ini bila hidupnya atas dunia ini, dia suka dan saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Sifat saling musuh ini sebab ada tujuan dan sebabnya. Maka Imam Hatim Al-Asam kata, ingatlah ketika mana Allah menurunkan iblis di atas dunia ini, maka itulah yang menjadi musuh kita yang utama. Maka dia kata, manusia sepatutnya menjadikan iblis sebagai musuh, bukannya manusia. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah pernah sebut dalam Quran,
banyak benda yang didatangkan dengan manusia ini dengan sifat dan sikap iblis itu. Allah pernah berbicara dengan Quran. Allah bicara dalam Quran ni. Allah kata apa? Allah cerita tentang iblis yang dilaknat Allah. Iblis ni dia ada satu sifat, dia ada satu sikap, dan dia pernah sebut depan Allah. Dia kata ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada hang. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada hang. Ni sifat iblis. Kalau benda ni ada dalam diri kita, maknanya salah satu daripada sifat iblis ada kat kita. Manusia dia tuan-tuan, kadang-kadang dia rasa diri dia tu lebih baik daripada orang lain. Itu sifat iblis. Tuan-tuan, tak kira dalam apa juga keadaan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita naik kereta kita besar sikit. Oh, bawa kereta, mati traffic light ni, ada satu kancil duduk ciluk belah kita ni. Kancil tuan-tuan, kita bawa kereta besar. Tiba-tiba ada satu kancil ni, kita duduk baris punya lama jam kan, di Putrajaya ni. Tiba-tiba ada satu kancil duduk ciluk depan kita. Oh boy. Terlintas di hati kita, boy hang dekat kancil dia. Aku estimol ni. Dia mula. Hak tu sifat yang kadang-kadang kita tak jaga. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada hang ni. Ada orang yang main dia pangkat dia besar. Tiba-tiba dia jumpa orang kau tak kenal ke apa cara dia apa sikit, dia tak hang tahu aku siapa. Dia mula. Hak ni maknanya satu sifat iblis. Sifat ni Allah laknat. Sifat ni Allah laknat. Daripada malaikat akhirnya menjadi iblis yang Allah laknat. Iblis laknatullah. Sebab apa? Ana khairum minhu. Sikap ni lebih baik daripada hampa. Benda ada dalam diri, jaga-jaga. Yang ni sangat kita bimbang. Benda ni main, kadang-kadang tak pasal. Yang ketujuh, makhluk ini, manusia ini, dia berusaha untuk dia melakukan sesuatu. Dia ada usaha, dia bersungguh, dia buat sesuatu untuk dia nak mencari survival kehidupan, sumber kehidupannya. Manusia, dia akan kerja, dia akan buat apa ya untuk nak cari sumber hidup dia. Sehingga kan kata Imam Hatim Al-Asam, manusia kadang-kadang terlupa dengan jalan kebaikan, sehingga dia mencampur aduk halal dan haram dan benda-benda yang melibatkan syubhat. Asalkan aku boleh hidup, aku tak kira dah apa nak jadi ya. Ini ayat yang sangat bahaya. Aku hidup ya, aku tak kira apa nak jadi ya. Dia main benda halal, dia main benda haram, dia main benda syubhat, campur bau habis, semua duduk dalam satu pinggan, maka benda ni dia jadi celaru. Kata Imam Hatim Al-Asam, manusia celaru bila dia nak survive hidup, dia akan ambil segala macam mak nenek, masuk dalam rumah tangga dia, masuk dalam pinggan mangkuk dia, masuk dalam dapur dia, duduk dalam bilik dia, duduk dalam bilik ayam dia habis, campur habis, celaru. Ni kata Imam Hatim Al-Asam. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Maka menyebabkan manusia akan hilang arah dan pandunya. Sebab itu Imam Hatim Al-Asam kata, ingatlah ketika mana kamu hidup atas dunia, pegang dengan satu benda disebut dengan rezeki itu. Al-rizqu minallah. Rezeki itu datang daripada Allah, dan rezeki itu sudah ditetapkan hidup kita. Hidup kita atas dunia ni, rezeki sudah ada. Rezeki sudah ada, ketetapan rezeki sudah ditulis, dicatur, dan sudah pun diletakkan dalam hidup manusia. Kita yang main ni, asbab kita kerja dapat rezeki dari sudut duit lah. Yang lain-lain tu rezeki semua Allah tahu. Jangan bimbang. Dan yang terakhir, yang ke-8, kata Imam Hatim Al-Asam, manusia ini dia kata, dia akan ada satu benda yang dia nak miliki. Dia benda yang dia nak yang dia nak miliki. Dan dia akan menjadi benda tu sebagai satu pegangan hidup dia. Ada orang, kata Imam Hatim Al-Asam, dia menjadikan harta dia sebagai satu matlamat, pegangan hidup dia. Dia nak miliki harta, dia akan pergi ke harta. Ini kata Imam Hatim Al-Asam. Ada manusia yang
kalau dia nak kepada harta, kepada pangkat, kepada kerajaan, kepada kedudukan dia akan pergi ke arah tu. Ada orang yang nak dari sudut pekerjaan, kemahiran dia akan bertindak ke arah tu. Ini pegangan hidup masing-masing. Tuan-tuan, maka dia kata, ingatlah, sewaktu kamu kalut dengan kehidupan atas dunia, maka peganglah dengan konsep tawakal pada Allah. Tawakal pada jalan Allah. Ini sahaja konsep yang Allah akan cukupkan keperluan kamu atas dunia. Itu yang kita dengar nasyid tu kan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likullil kafi. Kan? Kita sebut kan? Itu maknanya kita minta pada Allah cukupkan hidup kita. Allahul kafi, cukuplah Allah. Rabbunal kafi, cukuplah Allah tu Tuhan. Cukuplah Allah duduk dalam hidup kita. Pegang yang ni selamat. Tuan-tuan, ni kita nasyid kadang kita tak tahu dia maksud dia, kita tak tahu. Kita hidup atas dunia ni doa dan memahami apa yang kita nak atas dunia. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, tawakal pada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluan kita atas dunia ni. Ingatlah dia kata, Allah lah sebaik-baik tempat untuk kita berserah diri. Imam Syaqi Al-Balkhi bila dengar 8 faedah yang disebutkan oleh Imam Hatim Al-Asam, dia kata, sesiapa yang beramal dengan ke-8 faedah yang disebutkan oleh kamu, wahai Hatim Al-Asam, sesungguhnya dia telah beramal dengan ke-4 kitab yang diturunkan: Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, saya tinggalkan tuan-tuan dengan 8 perkara ini. Mudah-mudahan kita memahami, kita buat, dan akhirnya kita menjadi satu orang hamba Allah yang akan membawa nilai ini dalam hidup kita sampai kita menuju kepada jalan akhirat. Hari ini kita sangat sensitif bila orang hina baginda Nabi SAW. Kita kena ada rasa sesuatu yang tak kena bila orang hina Nabi kita. Tuan-tuan, kita kena ada rasa sesuatu. Jangan buat dia aja. Jangan buat tak elok aja. Ini yang dibawa dalam hidup dan diajar oleh baginda Nabi SAW. Saya tinggalkan tuan-tuan ketika mana Nabi SAW tinggalkan kita dengan kesempurnaan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, Nabi ungkapkan dalam haji wada', aku tinggalkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maka Allah tinggalkan kita dengan satu ayat. Falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah kata, dan orang yang beriman ni dia kena memuliakan baginda Nabi. Wa nasaru, dan dia kena tolong Nabi. Wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu, dan dia kena beramal dengan apa yang Allah turunkan pada Nabi SAW dengan kitab Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Dia ni orang yang berjaya, kata Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita faham walau sikit tetapi memberi makna yang besar dan mendalam dalam hidup kita. InsyaAllah bila kita buat sesuatu yang baik, sudah tentu hasilnya, mahsulnya, natijahnya juga baik. Fikir yang baik, kita akan dapat yang baik. Bertindak yang baik, sudah tentu yang baik-baik aja kita akan dapat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri elok-elok. Cerah tanah lah, saya pun nak berhenti lah. Ada kuliah duha pula ni tuan-tuan. Terima kasih banyak. InsyaAllah minggu depan dengar saya lagi dalam radio Al-Ustaz. Radio Tegak, Radio Malaysia Kedah FM. Hari Maulud tu saya dah sebut dah, tuan-tuan. P8 suku. Kalau tuan-tuan dengar saya live sejam. Minggu depan live lagi sempena dengan Maulidur Rasul sesi kedua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.